أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini pada sama-sama kita berkumpul, sama-sama kita tunaikan salat maghrib secara berjemaah dan kita syukur kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan Islam yang ada di kawasan kita yang dipilih untuk berada dalam majlis ilmu, berada dalam majlis yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah SWT, insya-Allah. Tuan Imam, Tuan Azir yang saya hormati, JK Surau Masjid, Surau Jemaah sini, JK Surau, JK Persatuan Penduduk, ibu-ibu dan bapa, abang-abang agak dalam hati atas sekalian. Alhamdulillah. Pertama sekali saya mohon maaf kepada tuan-tuan semua. Saya rasa ni kali ketiga, kali keempat bercadang tak dapat hadir atas sekalian sebab bertembung dengan program yang saya dah janji. Ada satu saya balik kampung, yang kedua tu saya bertembung dengan program yang saya tak boleh nak elak. Dia kadang-kadang ni ada pertemuan yang salah tulis tarikh. Malam ni saya ada forum dengan Ustaz Ruslan Muhammad dan Ustaz Rahim Nasir. Saya salah tulis tarikh juga. Saya tulis 29 hari bulan. Semalam dia orang beritahu malam ni forumnya. Jadi forumnya dekat Kelang lepas isyak, tapi tak sempat saya nak pergi. Rasa tak sempat kot, saya beritahu ganti orang lain lah. Sebab tak boleh nak batal kat sini. Kalau batal kat yang tiga, nanti takut orang tahan pergi jalan, saya tak boleh lalu jalan dia. Dan sekarang minta maaf banyak-banyak atas kelemahan. Kadang-kadang ada yang boleh saya cancelkan program, tapi ada yang memang tak boleh sangat. Kita tak dapat nak memenuhi undangan yang ada. Tapi Alhamdulillah saya syukur hari ini saya dapat. Hari ini rasa saya kali yang kedua saya datang ke surau ni. Kali pertama dulu tak salah saya 3 tahun 4 tahun macam tu lah. Dia kira panggil kuliah 4 tahun sekali punya. Kalau orang lain kuliah bulanan, kuliah tahunan, saya kira 4 tahun sekali kuliah tu kira okey ni sekalian. Mudah-mudahan insya-Allah perjumpaan kita dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Manusia ni tuan-tuan sekalian, bukan saja manusia lah, makhluk Allah. Allah jadikan makhluk Allah ni dengan berbagai-bagai peringkat melalui kurniaan dan anugerah Allah. Ada benda yang Allah Ta'ala cipta yang memain peranan penting dalam kehidupan manusia. Mana-mana makhluk juga dia main peranan yang cukup penting. Yakni benda itu tak dapat dilihat tapi ada dan mempunyai kuasa yang besar dalam diri manusia. Yang lain kita dapat tengok, kita dapat lihat. Ada yang kita tak boleh tengok, tak boleh lihat, tak boleh pegang. Cuma tahu dia ada, tapi peranan dia besar. Apa dia tuan-tuan sekalian? Pertama, nama dia akal. Kedua, nafsu. Akal dan nafsu ni ada, tapi tak tahu duduk kat mana. Tak boleh dilihat, tak boleh dipegang. Berbeza dengan anggota-anggota lain ataupun panca indera lain ataupun jisim-jisim yang lain yang Allah Ta'ala cipta pada tubuh badan manusia. Akal, nafsu. Dia satu lagi nyawa. Itu hal paling besar sekali lah. Semua tu benda yang nak ada tapi tak nampak dan tak boleh pegang, tapi peranan penting. Nyawa kalau tak ada, mati. Akal tak ada, bengong. Yang ada pun bengong, yang tak ada akal bertambah-tambah bengong. Nafsu tak ada, tak boleh hidup. Macam mana nak hidup tanpa nafsu? Kan? Nafsu ni penting nak hidup.
Ada orang datang ke pejabat saya mengadu. Saya ada juga buat sambil-sambilan, kaunseling keluarga sambil-sambilan. Kadang-kadang datang pejabat, ada yang datang pejabat mengadu suami dia kahwin satu lagi. Mengadu kat saya. Saya pun baru kahwin satu, dia mengadu kat saya suami dia kahwin dua. Masalah dia mengadu, dia kata tak ada masalah ustaz dia nak kahwin, tapi masalahnya ustaz dia kahwin kerana nafsu, bukan kerana Allah. Dia marah suami dia kahwin kerana nafsu. Saya kata kalau suami akak tak ada nafsu, dengan akak pun dia tak kahwin. Macam mana nak kahwin tak ada nafsu? Nafsu tu antara syarat utama nak kahwin. Segala tak ada dah nafsu, dah tak ada makna perkahwinan. Yang nafsu syarat lah. Syarat kena ada nafsu. Nafsu tu keinginan. Macam mana nak kahwin kalau tak teringin nak kahwin? Kan pelik tu. Saya kata kalau dia tak ada keinginan dengan akak pun dia tak kahwin. Sana kahwin dua, salah satu pun tak boleh. Cuma pelaksanaan tu biar betul mengikut syariat, itu yang perlu dibahas. Nafsu tak nafsu tu memang kurniaan manusia. Tuan-tuan sekalian, para tabi'in dia membincangkan, dia melihat keadaan dua benda yang penting ini, lalu dia melihat, disebut oleh tabi'in bahawa sebelum Allah SWT menciptakan makhluk, Allah ciptakan dua benda ni. Nafsu dan akal itu Tuhan cipta dulu untuk diberikan kepada makhluk yang akan dicipta nanti. Mengikut riwayat daripada tabi'in, ketika mana akal dan nafsu ni dicipta, Allah test dulu dua benda ni. Allah panggil Jibril, kamu pergi ambil akal, fa'ti biha ilayya, kamu ambil bawa letak depan aku. Lalu Allah tanya kepada akal, hal anta ta'rifuni wa ta'rifuka, apakah kamu ni kenal aku? Adakah kamu kenal aku dan kamu kenal kamu? Akal jawab dengan penuh confident, anta rabbi wa ana abduka, kamu tu Tuhan aku dan aku ni hamba kamu. Allah SWT ulang pertanyaan supaya memastikan akal ini yakin dengan jawapan dia, bahawa jawapan dia benar. Lalu tetap akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka, kamu tu Tuhan aku dan aku ni hamba kamu. Lalu Allah Ta'ala perintah Jibril, kamu bawa dia simpan tempat dia, nanti kita nak agihkan dia pada makhluk-makhluk yang aku ciptakan. Lalu Allah Ta'ala panggil pula nafsu, fa'ti biha ilayya, kamu ambil dia, kamu letak depan aku nak tanya dia. Lalu Allah SWT tanya kepada nafsu soalan yang sama, hal anta ta'rifuni wa ta'rifuka, apakah kamu kenal aku dan kamu kenal siapa kamu? Nafsu pun jawab dengan penuh confident, tapi jawapan dia agak lain. Apa dia jawab? Anta wa ana. Lain macam bunyi nafsu jawab. Dia kata kamu lah, aku. Lain nafsu ni. Dia jawab tu ala-ala mangku ayun sikit. Kan? Kau lah, aku. Allah tanya balik semula, yakin kamu jawab ni? Tanya, dia jawab tetap sama, anta wa ana. Lalu Allah Ta'ala perintah kepada Jibril, kamu ambil nafsu, kamu campakkan ke neraka. Lalu nafsu dicampakkan ke neraka dan diseksa oleh Allah. Mengikut riwayat diseksa selama 100 tahun. Dengan penyeksaan supaya nafsu ni sedar bahawa kamu tu hamba Allah. Cukup 100 tahun nafsu diambil semula dan dibawa depan Allah, untuk Allah Ta'ala tanya balik nafsu. Lalu Allah Ta'ala tanya soalan yang sama, nafsu jawab dengan penuh keyakinan, anta wa ana. Kamu lah, aku. Samsing nafsu ni, dia tak sedar yang tanya itulah yang jadikan dia, tapi disebabkan kerana itu sifat yang ada pada nafsu. Lalu Allah Ta'ala kata Jibril, tak boleh nafsu ni kita seksa dia, kita kurung dia dalam satu bilik. Lalu dikurungkan nafsu dan kita sekat segala keinginan yang ada pada diri dia. Nafsu ni sifat dia keinginan, itu sifat diri dia. Dia ni keinginan. Nama nafsu tu adalah keinginan atau bi'iyah, keinginan. Maka kali ini Tuhan kata kita sekat sifat dia. Sifat dia ni kita sekat segala keinginan. Apa yang dia rasa nak, dia tak bagi. Lalu nafsu dikurung selama 100 tahun. Dia bawa keluar nafsu, berjumpa dengan Allah. Allah Ta'ala tanya soalan yang sama kepada nafsu, apakah kamu tahu, hal anta ta'rifuni man ana wa ta'rifu man anta, kamu kenal tak siapa aku ni, dan sekarang kamu kenal tak siapa kamu? Lalu nafsu menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Baru dia jawab setelah 200 tahun dihadap dengan penyeksaan daripada Allah, baru dia jawab, kamu tu Tuhan aku
dan aku ni hamba kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, daripada kisah ni kita dapat lihat inilah dua benda sifat yang dia sangat penting dalam kehidupan makhluk Allah. Tetapi Allah SWT mencipta makhluk dengan berbagai-bagai keadaan. Ada makhluk Allah, Allah bagi satu. Ada makhluk Allah, Allah bagi satu juga, satu tak dapat. Yang ni satu dapat, satu tak dapat. Ada makhluk Allah Ta'ala bagi dapat belaka. Ada makhluk Allah Ta'ala bagi tak dapat belaka. Buat Tuhan dan sekalian. Kenapa Allah buat begitu? Kita tengok bagaimana perbincang tadi. Allah menciptakan makhluk ni 4 jenis yang Allah Ta'ala bagikan, Allah Ta'ala letakkan mana yang perlu, mana tak perlu. Satu jenis makhluk Allah Ta'ala tak bagi belaka. Nafsu pun tak ada, akal pun tak ada. Dah kalau tak ada dua-dua, buat apa Tuhan jadikan dia? Dah, Tuhan jadikan dia untuk manfaat kepada manusia di dunia. Dia tak ada apa-apa, tapi dia boleh memberi manfaat dalam kehidupan manusia. Apa dia tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan tengok sungai, matahari, laut, bulan, semua tak ada akal belakang. Sungai ada akal? Tak ada. Sungai kalau dia ada akal, kalau dia ada nafsu, dia marah dekat orang tak mandi tuan sekalian. Ini manusia jahat ni kata dia. Buka paip tak keluar air. Sebab air merajuk, menyampah tengok manusia. Tak mandi tuan-tuan sekalian. Apa lagi mandi wajib, lagi tak mandi. Sebab air nak marah. Tapi sebab apa dia keluar juga? Orang benci, orang suka, orang buat macam-macam kat dia. Tak ada masalah. Sebab dia tak ada nafsu dan tak ada akal. Dia hidup atas hukum alam yang Allah Ta'ala letakkan kepada dia. Matahari, dia panas. Sampai masa matahari hilang. Macam mana keadaan sekalipun, sampai masa kamu akan hilang. Akan naik bulan untuk tukar cuaca menjadi agak sejuk. Dia tak sejuk lama mana. Sampai masa sejuk tu akan bertukar, naik matahari. Kalau lah matahari ada nafsu, dia nak marah, engkau khianat sangat kat bumi Allah, aku tak nak balik, aku nak duduk 3 hari 3 malam kat sini, matahari saja, bulan tak ada. Kau tin dengan bulan, kau jangan keluar 3 hari. Panas 3 hari 3 malam, tuan-tuan boleh tahan? Jerebu sekejap je dah kelang kabut tuan-tuan sekalian. Tak boleh nak tahan. Tapi nafsu, dia tidak duduk dalam matahari dan tidak duduk pada akal pada matahari. Dia tak fikir apa-apa. Dia ikut percaturan hukum alam yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Maka sampai masa dia pusing. Ikut keadaan negara lah. Ada negara sampai waktu musim panas, panasnya panjang, malamnya pendek. Ada negara sampai satu musim, malamnya panjang, panas, siangnya pendek. Macam kita hampir sama malam dan siang. Sebab kita negara yang duduk di bawah garis khatulistiwa, duduk di tengah-tengah, dan kita dapat cuaca yang seimbang. Berbeza negara lain. Saya ingat masa saya belajar di Syria dulu, alhamdulillah ketika saya belajar tu, kebetulan Ramadan jatuh pada musim sejuk. Bila Ramadan jatuh pada musim sejuk ni malam dia panjang, siang dia pendek. Subuh pukul 5 macam kita sekarang, pukul 5, pukul 6 subuh. Berarti sahur macam biasa. Tapi pukul 5, pukul 4.30 dah masuk waktu maghrib. Dah boleh buka puasa. 4.30 buka puasa tuan sekalian. Tuan-tuan tak boleh lagi buka puasa kat sini 4.30. Memang dah azan 4.30, tapi bukan azan maghrib, azan asar. Jangan azan asar pun nak buka puasa, tak boleh. Tapi kalau kena musim panas tuan-tuan sekalian, maghrib pukul 8.30 tuan-tuan. Musim panas maghrib pukul 8.30. Subuh pukul 3 pagi. Pukul 5, pukul 6 matahari duduk tengah dah. Itu musim panas. Tapi alhamdulillah masa saya belajar masuklah, sempat ikut musim panas, tapi puasa tak jatuh musim panas. Rezeki. Saya tanya orang lama yang kena puasa mungkin panas, ada yang memang tak tahan. Tahun pertama duduk tak dapat puasa habis. Tuan-tuan, mula puasa pukul 3 pagi, dah subuh, 3.30 dah subuh. Buka puasa pukul 8.30 tu sekalian. Baru nak maghrib, separuh nyawa hilang nak buka puasa. Tak tahan, dah lah lama. Panas pula tu kan. Panas dia bukan macam kita tuan-tuan sekalian. Bukan macam kita tidur dekat rumah musim panas ni, buka peti ais, tidur depan peti ais, nak bagi sejuk. Panas sungguh tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan mandi musim panas, saya mandi pagi nak pergi kuliah, masuk mandi bilik air, lupa basuh baju, perah jemur. Masuk dalam bilik, nyanyi satu lagu, goyang-goyang kepala, sikat-sikat rambut, susun buku, keluar boleh pakai baju. Sejam tak sampai boleh kering baju. Kering tuan-tuan sekalian. Tu baju kalau kita duduk kering dengan kita sekali. Dahsyat dalam musim panas. Tu percaturan alam.
Kenapa ni berbeza? Ni berbeza. Tak, begitulah hukum alam pada dia. Bukan kerana perbezaan ikut kehendak matahari, tak. Bukan ikut kehendak bulan, tak. Ikut kehendak hukum alam yang Allah Ta'ala letakkan kepada makhluk Allah yang ni. Dah kenapa Tuhan jadikan dia? Dah, Tuhan jadikan dia bukan untuk diri dia, untuk memberi manfaat kepada manusia. Tumbuh-tumbuhan perlu hidup. Itu apa Allah Ta'ala kata dalam hadis, tuan-tuan rujuk dalam kitab hadis 40 akhir zaman. Kalau kerana tak adanya binatang di muka bumi, kerana adanya binatang dan tumbuh-tumbuhan di muka bumi, Tuhan kata, nescaya aku tidak akan turunkan hujan kepada bumi. Disebabkan kerana manusia durhaka kepada Allah. Manakala manusia durhaka kepada Allah, Allah Ta'ala boleh sekat hujan jangan turun, manusia ni durhaka. Tetapi Tuhan tak buat sebab apa? Sebab dekat dunia ni ada juga makhluk Tuhan yang lain yang tak tahu erti durhaka, iaitu binatang dan tumbuhan. Maka Tuhan turunkan hujan juga untuk binatang dan tumbuhan. Dan manusia menumpang syafaat yang telah berikan kepada binatang. Tapi manusia belagak ni sekarang. Kita tak sedar ni hadis sahih. Tuan-tuan rujuk dalam kitab hadis 40 akhir zaman, karangan daripada Al-Fadhil Ustaz Fahmi Zamzam Al-Banjari. Dia ada kumpulkan hadis-hadis ni. Tuan-tuan biasa dengar kitab pun. Hadis sahih. Kalau bukan kerana binatang yang melata di muka bumi, aku tak turunkan hujan di bumi. Kerana disebabkan perangai manusia durhaka kepadaku, Tuhan kata. Sebuah hadis kursi. Subhanallah. Sebab manusia ni kena banyak berfikir. Kadang-kadang kita dapat kerana adanya binatang, kita dapat tumpang kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tuan ingat, dah binatang dia tak buat dosa. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kepada makhluk ini akal tanpa ada nafsu. Yang tadi tak ada dua-dua. Nafsu tak ada, akal tak ada. Yang ni Allah bagi ada nafsu, ada akal, tapi tak ada nafsu. Nama dia malaikat. Malaikat ni dia ada akal, nafsu tak ada. Dia tak ada keinginan nak lawan perintah Allah, tak ada keinginan nak mengeluh. Allah kenapa suruh aku ni? Dia tak ada keinginan mengeluh langsung. Akal dia hanya fikir macam mana nak taat perintah Allah. Allah Ta'ala kata sujud, akal terus bertindak, sujudlah kamu. Terus sujud. Tuan-tuan buka dalam kitab Muqaddimah Mustika Hadis. Pertama, Muqaddimah jilid pertama, membicarakan tentang rukun iman. Tuan-tuan tengok perkara yang kaitan dengan beriman dengan malaikat. Apa perbahasan dia? Dalam tu ada dibicarakan tentang malaikat yang wajib kita ketahui daripada sudut bilangannya, dan wajib kita tahu nama dan tugas dia. Malaikat yang begitu banyak. Ada malaikat yang telah sebut dalam kitab tu, malaikat yang aku perintahkan kepada dia untuk menyebut amin daripada mula dia berjadi sampai berlakunya kiamat. Sebutan ni amin, amin. Tujuan apa Allah Ta'ala sebut? Tujuan Allah Ta'ala suruh hambanya banyak berdoa, kerana ada malaikat yang sentiasa mengaminkan doanya untuk dibawa kepada Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu Allah punya hebat, bijak, baik, penyayang, kasih sayang Allah. Takut letak malaikat seorang tukang jaga doa orang je. Kau amin saja. Yang mana kau amin sampai dekat aku, kau amin sampai dekat aku. Tapi manusia pula malas nak berdoa, tak apa nak rajin. Tok Imam baca doa panjang sikit, malas lalu. Marah Tok Imam, marah terang, takut pula. Marah dalam hati je lah. Tok Imam ni nak baca panjang, baca sendiri lah. Sibuk jadi kat sini pula. Dalam perut dia bunyi. Sebab kita sebut amin dan 3 kali je. Amin. Tok Imam macam mana? Tok Imam baca lagi tu pun amin 3 kali. Lepas 3 kali panjang Tok Imam baca, dia tak sebut dah. Tinggal Tok Imam seorang je. Dia pakai lelap, dia tongkat dagu, silap korek hidung lagi tu sekalian. Tengah baca doa, tak ada kerja. Malas nak sebut amin tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab kita bukan malaikat. Malaikat dia mula jadi kerja dia sebut amin, amin lah, amin sampai kiamat. Allah. Sebab dia hanya akal yang ada untuk berfikir macam mana nak taat perintah Allah. Dia tak ada nafsu. Letihlah Tuhan tak. Ada malaikat Allah perintah untuk bersujud, dia bersujud sampai kiamat. Sujud je. Kita agak-agak boleh sujud. Sebut kata Tok Imam begitu, malam ni lepas isyak kita semayang hajat pakat nak balik. Semayang hajat mesti sujud lama. Kau pasal apa tak semayang hajat? Allah, tak boleh lah Ustaz. Saya kalau sujud lama sikit rasa macam sakit kepala Ustaz. Rasa macam kepala ni migraine tinggi sangat lah. Migraine. Kau pasal apa tak semayang pula? Saya tak boleh Ustaz. Kalau sujud lama mata macam nak tercabut. Dan lagi mata tercabut. Senang cerita pemalas lah tuan-tuan sekalian. Mata tercabut, migraine, telinga besar, macam-macam tu sekalian. Payahnya sujud tu kan. Saya ingat saya berprogram dengan
sembang santai sama dengan seorang artis, Allah SWT Muhammad, tak ingat pula nama dia, Ian. Seorang artis yang dah berubah program, pernah 2-3 kali program dengan orang lain. Program dengan dia cerita tentang kenapa dia berubah. Antaranya dia bersujud. Dia rasa macam tu, ketika dia bersujud, dia rasa kepala dia dipijak dan tertanam ke dalam tanah, dan dia rasakan dia dah mati. Dia nak angkat tak dapat. Lama pada masa tu dia nampak macam-macam masa sujud. Suatu saat itu jalan Allah Ta'ala nak bagi kesedaran kepada dia, dan dia bersyukur sangat sebab dia boleh angkat balik kepala dia. Dia rasa syukur sangat bahawa dia rasa bahawa kerana kepala dia lama tak sujud dengan Allah. Kita kalau boleh sujud cepat, nak cepatnya. Boleh tak Ustaz kalau tak baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi? Boleh baca macam Ustaz, Subhanallah. Dia Subhanallah je. Subhanallah, 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 Subhanallah je. Baru bagi salam. Selesai. Seminit 15 saat semayang. Siap 4 rakaat. Tu 4 rakaat. Kalau 2 rakaat, tak ada nanti selesai. Orang tengah ambil semayang, dia siap dah. Tak ada, laju sangat nak ambil yang sunat. Tak apa Ustaz, tu kan sunat je. Kita potong-potong je dah yang sunat ni. Sunat senang je dia potong. Sunat sekali lagi pun tahu. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, itu malaikat. Satu hari malaikat ni tuan-tuan sekalian, kisah dia ni tak pandang, nafsu tak ada. Pernah satu ketika malaikat dihidangkan makanan oleh Nabi Ibrahim. Dia pergi, Nabi Ibrahim ni dia suka kepada tetamu. Satu hari Nabi Ibrahim, tak ada orang nak datang rumah dia. Dia pergi istiar, siapa nak datang rumah aku? Tak ada. Nabi Ibrahim sifat dia, satu hari mesti kena ada orang datang rumah dia. Dia punya suka sifat Nabi Ibrahim. Suka sangat tetamu datang ni. Dia tak macam kita. Walaupun nama kita Ibrahim, kita tak macam tu. Minta maaf kalau Nabi Ibrahim tidak terniat begitu tuan sekalian. Mana Nabi Ibrahim tu dia suka orang datang rumah dia. Kita kalau orang datang acak-acak, mikir selalu, oh lah, bulan ni gula aku bertambah lah. Biasa 2 kampik je gula, ni dah 4 kampik. Kenapa? Tiap hari orang datang, menyampah aku tengok. Lama pula menyampah sekalian. Sedangkan Nabi Ibrahim, orang tak datang rumah dia, dia istihad. Siapa dia nak ditambah aku hari ni? Orang kata kami tak sempat lah Nabi Allah Ibrahim, kami tak sempat. Lalu Nabi Nazar, ya Allah, kalau ada orang datang rumah aku hari ni, aku nak sembelih seekor kambing. Kambing tuan-tuan, ni bukan buat kenduri talim. Tunggu orang datang, dia sembelih kambing dah tuan sekalian. Tiba-tiba tuan sekalian, izin Allah saya ringkaskan cerita, datang 2 lelaki yang tidak dikenali. Allah Ta'ala hantar tetamu. Dia tak pernah kenal lelaki ni, tapi dia tak pedulilah sebab dia nazar nak ada tetamu. Dia jemput tamu dia naik, dia jamu air dan dia minta izin tamu nak pergi ke belakang. Lalu dia sembelih kambing. Orang Arab sembelih kambing seekor seorang dia tuan-tuan. Tak macam kita nak boleh sembelih kambing 4 orang, riuh sekampung. Kaki, kepala, tengok taluk, kaki, tarik telur dia. Nyanyi senak kawan kan tarik telur kambing. Begitu riuh nak sembelih seekor kambing, puak bau sembelih. Bau peluh 5 orang. Kalau kambing tu tak jadi sembelih, cacat sok hidup kawan. Mau tak tarik telur sampai ke belakang tuan-tuan. Tak selesa, kambing lembu kena. Tapi Arab dia seorang je, pegang kambing dia pijak, cucuk dia potong sosial. Memang Arab zaman saya belajar ataupun di sana, seorang dia je. Dia buat sembelih kat masjid tu, diikat satu kaki dekat tiap dekat apa batu botol masjid tu diikat, dia sembelih sekalian. Tentu kami mari dah siap dah, dia ajak pelajar Malaysia dekat surau, dia ajak kita siap-siap datang sampai suka datang tengok siap sembelih dah. Tinggal nak bagi-bagi daging nak ambil, itu je tu. Dia cepat sangat buat Arab ni. Nabi Ibrahim pergi belakang sembelih kambing. Nikah cerita datang, bawa kambing golek duduk dekat depan. Kambing golek tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, kambing golek ni Tuhan saja yang tahu tuan-tuan sekalian. Sekarang ni orang nak panggil ustaz pun dia rasuah kambing golek tuan-tuan sekalian. Ustaz datang ceramah tempat saya, saya sibuk lah, saya dah ada jemputan lain lah. Okey, tak apa Ustaz, tapi kalau Ustaz boleh datanglah lepas kuliah pun Ustaz datang, tak apa. Sebab kami ada buat jemaah kambing bakar malam ni. Oh, kambing bakar, sekejap saya tengok jadual dulu. Tengok jadual semula. Tadi tak jadi dah. Tak jadi dah. Tengok jadual balik. Tengok jadual. Oh, saya ada kosong lah. Biasa datang tak apa. Terus kosong. Tu Ustaz, bukan Ustaz lain. Akulah tu. Sekalian, cerita kambing. Dia rasuah Ustaz dengan kambing sekarang tu sekalian. Tapi bila dia dedang kambing, 2 orang ni tak makan. Nabi Ibrahim kata, aku rasa terkilan sebab aku dah nazar sembelih kambing, aku minta kamu makan sebab ni nazar aku. Maka 2 orang tu cakap, dia kata aku adalah utusan Allah, datang membawa salam Allah kepada kamu dan Allah memberi anugerah kepada kamu Khalilullah. Kenapa Nabi Ibrahim dapat gelaran Khalilullah? Sebab apa? Sebab kamu terlalu cintakan pada tamu. Tuan-tuan tengok, dia nak cerita tentang kisah Ibrahim tu satu, nak cerita tentang malaikat. Dia tak makan sekali. Kambing golek tak makan. Kita tak sah kambing golek.
Tengok kami hidup selisih pun meleleh hari ni. Tu kami hidup selisih. Tak meleleh dulu. Ini kalau dapat peranggangnya. Belum semelih lagi. Hidup selisih pun meleleh dah. Ini golek terentang depan sekarang. Sebab apa dia rasa tu? Sebab malaikat memang Allah Ta'ala tak kurniakan kepada dia nafsu. Tak ada apa-apa. Kami golek pun apa? Haram bro golek-golek ni. Dia tak ada nafsu. Kita lain. Beza. Maka makhluk Allah yang kedua ni Allah Ta'ala bagi berbeza. Dia tidak ada nafsu, tetapi Allah Ta'ala bagi akal untuk dia berfikir macam mana meneruskan ketaatan kepada Allah dengan tanpa ada berlawan. Akal dia tak pernah berlawan pun dengan nafsu, mengatakan tidak, kau tak perlu. Akal terus hukum kepada taat. Allahu Akbar. Makhluk yang ketiga, yang Allah bagi satu juga, tapi berbeza. Yang kedua tadi bagi satu, hanya ada akal, tak ada nafsu. Makhluk yang ketiga, Allah bagi satu, tapi ada nafsu, tak ada akal. Tak sama hak tadi. Ini lain pula, dia ada nafsu saja. Akal tak ada, tak boleh pakai langsung, tak ada fikir. Dia senok dia buat, senok dia buat. Tak fikir dah. Apa dia? Binatang. Binatang atau sekalian. Dia tak ada akal. Otak ada, akal tak ada. Dia tak fikir dah, dia rasa nak. Lembu dia nampak rumput hijau segar je, dia pergi lalu je dia makan. Dia tak peduli rumput tu rumah Tok Imam ke, rumput rumah Nazir ke, dia peduli. Asal rumput dia makan. Dia nak lalu ke rumput tu, dia langgar kerawat dawai, duri dia langgar, tak apa, luka kaki tak apa. Sebab dia tak fikir dah, ni longkang, ni dawai, tak fikir. Dia fikir rumput kat depan tu aku nak makan. Yang dia nak selesaikan keinginan dia saja. Sebab dia hanya berpandukan hidup dia kepada nafsu dan keinginan. Akal tak ada, otak dia ada, akal tak ada. Ni. Dan lembu dengan nafsu ni, lembu, kambing, binatang, apa semua jenis binatang dekat dunia, dah dia tak ada apa-apa sebab Allah Ta'ala tidak sediakan perhitungan untuk binatang. Tak ada perhitungan. Apa benda kamu buat ke, dikatakan jahat ke, harimau dia nak makan orang, dia fikir ke orang tu umur berapa? Dah. Dia tengok makcik noreh getah, dia pergi kat makcik tu, dia tanya, makcik umur berapa? Makcik kata 60. Noreh lah makcik, tak nak, tua dah. Tak sedap lagi tua ni, kata dia. Tengok pula orang noreh, ada seorang, adik umur berapa ni? Nampak muda comel ni, 22. Terima kasih, ngap dia makan. Tak, dia tak kira makcik tu 60 ke, makcik 70 ke, makcik tu 20 ke, asal orang dia makan semua. Sebab bagi dia daging manusia ni harus sedap sekali. Dia makan, tolak kasut but dengan pisau getah, tak makan, hak lain semua habis. Dia kerja dia harimau. Adakah harimau tu jahat? Tak, tu perangai dia. Jahat harimau ni, pasal binatang. Lah, memang dia binatang. Memang dia binatang. Jahat macam mana sekalipun, dia tak masuk neraka. Tuhan tak marah dia, kau masuk neraka, kau jahat dengan harimau. Tak. Sebab Allah Ta'ala tidak menghitung apa perbuatan dia. Kambing dia nak menikah dengan siapa, dia tak peduli. Tak peduli pun. Tak ada ayah dia marah pula. Lepas dia anak dia beranak, lepas tu mak dia beranak lagi, dapat adik dia, abang dia selesai dengan adik dia. Menikah dengan adik dah senang. Ayah dia tak marah pula. Tak kali kata, kau ni adik sendiri, kau pergi cari adik orang lain ke? Tak ada. Ayah kami pun tak tahu je. Walaupun ada janggut cantik nampak, tapi tidak melambangkan dia beriman. Betul, walaupun janggut cantik, dia bukan beriman kepada Allah kami ni. Tak ada dia pesan adik dia, kau pergilah cari adik orang lain, kau adik kau sendiri pun nak kerja kan. Tak ada, sebab tak ada dosa untuk dia. Adik, kakak, tak kisah apa, dia tak berdosa. Sebab tak ada perhitungan tu. Kerana apa? Kerana dia memang tak ada akal. Allah Ta'ala bagi nafsu keinginan. Siapa saja kau nak, kau punya pasal. Sebab tak ada hukum terkena kepada binatang. Tengok Allah Ta'ala buat. Kita tengok, malah macam mana tuan-tuan benci, kita benci binatang. Kita tengok dalam mazhab dalam ilmu fiqh mazhab Syafi'i dan sebahagian jumhur ulama mengatakan haram kalau kita mengkhianati binatang dengan tanpa alasan yang munasabah. Haram tak sekalian? Bunuh binatang tanpa munasabah, melainkan munasabah. Contoh ular berbisa, tak bunuh bahaya. Kalau kita halau dia mungkin boleh, tapi yakin ke boleh selamatkan datang. Bunuh lebih baik, maka dibenarkan bunuh kalau ada alasan munasabah. Berbahaya boleh bunuh. Harimau makan tembak boleh bunuh, tak jadi masalah. Tu binatang. Tapi kalau mengkhianati, jadi haram. Kalau di sebelah Felda tempat saya duduk di Pahang, tuan-tuan sekalian, Felda ayah saya duduk, lembu tuan sekalian, biasa saya ingat masa saya kecil-kecil tuan, lembu kena curah cuka tuan, belakang luka sampai terbaris tuan. Oh banyak kes lembu makan anak getah. Orang sembah cuka tuan sekalian, cuka tuan, habis daging tuan, meleleh darah daging. Allahu Akbar. Apa hukum tuan? Haram. Haram apa ustaz? Dia binatang. Memang dia binatang, dia tak haram. Kau tu macam binatang, pergi buat binatang siapa? Haram hukum tuan. Tuan tengok mazhab Syafi'i macam mana? Tak boleh mengkhianati binatang seperti itu.
Hatta daripada pandangan mazhab Syafi'i, tuan-tuan sekalian, seseorang yang nak dikatakan orang itu memiliki sifat yang mulia, ada setengah pandangan ulama kata kalau dia pernah menipu binatang sekalipun, dia tidak boleh diangkat menjadi wali, menjadi saksi kepada satu-satu pernikahan. Ada setengah pandangan daripada mazhab Syafi'i. Orang nak jadi saksi ni mesti bersih, tak ada sifat fasik. Sifat fasik ni sifat dosa kecil. Mana dosa kecil? Menipu binatang pun dianggap dosa kecil. Mana tipu binatang? Tuan-tuan nak sembelih ayam. Biasa tuan-tuan bagi ayam makan beras ataupun nasi. Ayam makan. Hari ni tuan-tuan nak sembelih dia, tuan-tuan tak tabur beras, tuan-tuan tabur batu. Pegang pasir, ayam pun datang, tuan-tuan tangkap sembelih dia. Tuan-tuan tipu dia. Ayam pun kena tipu, jahat tak jahat manusia. Tipu orang sudah lah, ni ayam boleh tipu juga. Tipu ayam, sifat tu ada, maka termasuk sifat fasik kecil. Setengah pandangan mazhab Syafi'i, kalau tak ada orang yang lebih baik, maka dia boleh. Kalau ada lebih baik, maka tak sah dia menjadi saksi nikah. Sampai begitu tuan sekalian, kaitan hubungan manusia dengan binatang. Nak nampak apa tuan sekalian? Nampak kadang-kadang binatang ni lebih hebat daripada manusia. Bincang macam rasa sakit hati. Ada ke ustaz binatang lebih hebat pada manusia? Jangan. Tuan-tuan, binatang apa yang paling kita benci tuan-tuan dekat dunia ni? Yang paling benci tuan sekalian? Sampai nama dia pun tak nak sebut. Apa tuan nak? Tuan-tuan tak tahu? Tak tahu, aku bagi tahu. Babi tuan-tuan. Kan babi orang tak nak sebut. Sampai terpaksa kerajaan Malaysia Istiharah kita tukar nama babi pada khinzir. Tak nak sebut babi sebab jahat ni babi tuan sekalian. Saya suka sebut nama babi sebab ringkas. Khinzir panjang sangat, salah makhraj jadi lain. Dia sebut babi, makhraj senang, lengkap, cantik makhraj dia, babi. Pendaftaran dia kat Jabat Pendaftaran Haiwan, memang nama dia babi. Jadi tak pelik tuan sekalian, khinzir tu kat bahasa Arab. Babi ni tuan-tuan sekalian, orang punya benci dekat dia. Orang marah orang pun sebut babi, tak sebut binatang lain. Kau ni perangai macam babi. Orang pun dia kata babi. Babi tak ada kena-mengena pun dengan dia. Babi relax, tengah duduk tengok TV kat rumah dia, kena juga sebut nama dia. Itu orang marah orang. Tuan-tuan naik kereta, lori gas potong, lori bawa gas potong queue lah tu. Kita tunggu kat traffic light, tunggu kuning je, lori gas masuk. Apa kita maki dia? Kita tak kata lori gas ni tak, babi lori gas ni. Lori gas pun babi juga tu silap. Nak cerita nama tu jahat sangat sampai orang lain buat pun dia kena. Bencinya dekat babi. Tu lori gas potong. Kalau yang potong tu lori bawa babi betul. Tuan bayang banyak mana babi dia maki. Babi betul, lori babi ni. Lori babi ni tak. Habis berapa kali babi tak tahu sebut tu sekalian. Nak cerita bencinya ke babi. Tapi tuan-tuan beritahu kat saya. Ada tuan-tuan pernah dengar ayat Al-Quran, hadis Nabi, kata-kata ulama, ustaz-ustaz mengajar sebut babi yang jahat mati masuk neraka. Pernah dengar? Tuan-tuan tak pernah dengar babi masuk neraka tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak sanggup sebut nama dia, tapi dia mati tak masuk neraka. Tapi orang yang sebut nama dia tu kadang-kadang mati boleh masuk neraka tuan-tuan. Jangan duk kata sangat tuan-tuan sekalian. Jangan duk kata. Tuan-tuan baca satu buku dikarang oleh Ustaz yang moden, buku kontemporari tuan-tuan sekalian. Ustaz Syahrul Azmi tak salah saya. Sahabat saya, dia belajar di Jordan. Dia buat satu buku, dia mengkaji subhanallah tuan-tuan sekalian. Dia buat kajian, dia buat ada buku, sebuah buku Arab. Saya pernah baca buku Arab tu. Dia mengkaji tentang binatang. Tapi ustaz ni dia ambil dan dikaji tentang penciptaan Allah terhadap binatang yang ada dalam Quran sahaja. Wah, dia susun buku tu. Susun nama-nama binatang yang ada dalam Al-Quran sahaja. Nyamuk ada dalam sekalian. Babi pun masuk Quran sekalian. Nama dia. Pelawahan tak masuk. Maha pun pelawahan tak ada pelawahan masuk dalam Quran, tak ada. Ayam serama tak masuk, maha pun tak masuk. Benda lain ada dalam sekalian. Tengok. Monyet masuk dalam Quran. Monyet. Ada binatang-binatang tu dikaji dan dibuat kajian melalui binatang-binatang. Kata-kata ulama ahli sains mengkaji tak ada kelebihan binatang. Kita tengok. Kalau tak ada binatang ni sebab apa jadi, sebab apa jadi, sebab apa jadi, sebab apa. Sifat buruk pun tak sebut sebab apa, subhanallah tu sekalian. Hebat. Bukan tajuk benda tu kita nak kaji, kita bincang kemudian. Semua saya nak sebut begitu. Tapi Allah Ta'ala kurniakan binatang yang hanya ada nafsu pada diri dia, tapi dia tidak ada akal. Tengok. Dia boleh hidup macam tu. Dan hidup dia tidak ada balasan daripada Allah. Melainkan ada beberapa ekor binatang yang diletakkan dalam syurga kerana dia mendampingi orang-orang yang mulia itu je. Kitmir, binatang seekor anjing bersama dengan Ashabul Kahfi. Ada riwayat mengatakan bahawa binatang-binatang yang pernah menolong Nabi
dab ataupun mengkarung yang sapu tapak Nabi SAW ketika Nabi menyogok dalam gua, laba-laba, himar yang dihadiahkan oleh Raja Muqaykis kepada Nabi SAW. Itu antara ulama sebab kata ada binatang ni duduk syurga kerana dia duduk mendampingi orang mulia itu Rasulullah SAW. Neraka tak ada. Lalu Allah SWT menciptakan makhluk yang Allah Ta'ala angkat darjat dia lebih daripada tiga-tiga makhluk yang ada. Makhluk yang pertama Tuhan tak bagi belaka, makhluk yang kedua Tuhan bagi akal, tak ada nafsu, makhluk ketiga Tuhan bagi nafsu, tak ada akal. Tapi makhluk yang keempat Allah Ta'ala bagi kedua-duanya sekali. Pada dialah adanya akal, pada dia letaknya nafsu. Yang Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada dia yang nama dia insan, manusia. Saya tuan-tuan perempuan bercakap, Allah Ta'ala bagi kelebihan dekat kita hebat. Sebab Allah Ta'ala nak angkat darjat manusia lebih tinggi daripada yang lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Ta'ala kata, kamu adalah sebaik-baik umat yang aku keluarkan daripada kalangan manusia. Manusia ni hebat dah, tapi kamu ni aku bangkitkan. Mana tuan-tuan sekalian? Apabila kamu laksanakan tugas kamu, amar ma'ruf nahi munkar wa tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi kita beriman tuan-tuan sekalian. Apakah layak kita jadi kita beriman kalau kita letakkan diri kita sebagai seorang hamba tapi tak taat perintah Allah? Tuan-tuan, orang yang dikatakan hamba dia mesti bersyukur. Siapa yang syukur dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasa syukur dengan Allah. Kalau Imam Ghazali kata 3 jenis sifat yang perlu ada pada seseorang yang nak mengaku diri dia hamba. 3 benda. Kena ada 3 sifat. Tak ada 3 sifat ni tak layak jadi hamba. Hamba ni siapa? Termasuk Rasulullah. Siapa saja hamba. Itu sebab dalam cerita-cerita yang berkaitan dengan perintah Allah, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan hukum, Allah tidak gunakan nama Nabi walaupun Nabi itu antara objek ataupun pelakon utama untuk Allah Ta'ala tunjukkan sesuatu hukum diturunkan. Contoh Isra' Mi'raj yang baru berlalu tuan-tuan sekalian pada bulan Rejab baru ni. Apa Allah Ta'ala sebut? Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Tuhan yang berjalankan hambanya. Dia tidak guna nama Muhammad. Subhanallazi asra bi Muhammadin. Maha suci Allah yang menjalankan Muhammad. Dah, dia tak sebut pun nama Muhammad, walaupun yang diperjalankan itu memang Muhammad. Tapi Allah gunakan perkataan bi abdin, dengan hamba. Sebab apa? Sebab cerita tu kena kepada Nabi, tetapi mafhum daripada cerita itu adalah perintah Allah untuk semua hamba Allah, masuk kita. Dan nak dapat mana sifat hamba sebenar? Maksudnya kata, kalau kamu nak terima segala perintah Allah, kamu kena jadi hamba. Mana sifat hamba kamu? Pertama, kamu kena ada sifat yakin. Apa yang kamu buat, kamu yakin. Apa yang kamu buat ni kepada Allah. Kamu serahkan segala kerja kamu yang kamu buat ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nak jadi, itu cerita Tuhan, bukan ceritaku. Yang penting aku buat. Kamu semayang ni, yakin masuk syurga ke semayang? Kan ada orang kata, ayolah saya tak bertudung, yang bertudung tu ingat baik ke? Yang bertudung pada buat maksiat. Saya baik tak bertudung, tak apa, tak buat maksiat. Tak nampak tak? Dia campurkan 2 masalah. Masalah maksiat, masalah lain. Masalah tudung, masalah lain. Maksiat kamu tetap berdosa, bertudung menutup aurat tu satu hukum yang berbeza. Dia tidak boleh menyelamatkan disebabkan kamu tak buat maksiat, tak bertudung pun tak apa. Tak. Sebab manusia tak faham. Tak faham hukum Allah. Kamu taat perintah Allah, kamu kena yakin yang kamu buat kerana Allah. Baru dia akan hindar daripada perkara-perkara yang tak baik. Tapi ada orang bertudung buat maksiat, ada orang semayang buat maksiat, makan rasuah, semayang, rasuah pun makan. Sebab apa? Sebab apa yang kamu buat tidak kamu letakkan diri kamu sebagai seorang hamba. Kamu tak yakin. Kamu buat kenapa? Dah macam mana? Dah memang kena semayang. Orang Islam kan kena semayang. Semayang lah. Dia tak yakin semayang itu betul-betul yang dia buat untuk nak menyerahkan segalanya kepada Allah. Aku kalau semayang, bukan dah Ustaz cakap masuk neraka ke syurga ke bukan kerana amalan kita, kerana Allah. Kalau Allah nak masukkan kita ke neraka, walaupun kita semayang, neraka juga kita. Memang betul. Kuasa masuk syurga neraka bukan sebabkan semayang kita, kerana sifat Rahman dan Rahim Allah. Kalau macam tu tak semayang pun, kalau Tuhan nak masuk neraka, neraka juga. Tak semayang pun masuk neraka juga. Kalau aku tak semayang, Tuhan nak masuk syurga juga. Baik, tak payah semayang. Anda tengok, ni ada ucapan sekalian. Dia tak faham. Kamu buat kerja kamu, kamu kena yakin. Yakin bahawa kerja yang kamu buat ni Allah yang menentukan sama ada syurga, neraka tidak. Tapi kamu kena buat, laksanakan perintah kerja Allah. Ingat tuan-tuan sekalian, itu betul, memang itu kuasa Allah. Tetapi ingat, Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat kamalan, kesempurnaan. Innallaha la yukhliful mi'ad.
Ingatlah sesungguhnya Allah itu tidak akan bersalahan dengan janji-janjinya. Allah ni bukan manusia, tuan sekalian. Janji mungkir, munafik. Dah Allah dia janji A dia janji syurga. Maka apa janji Allah kepada orang yang buat baik? Allah Ta'ala kata, kamu lakukan sebesar zarah sahaja, aku kira itu sebagai amalan yang baik. Kamu buat jahat pun aku kira sebagai amalan yang baik. Tuhan kata, aku bagi kamu syurga. Sebab kita kena minta sama tak imam kita baca doa tadi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta dengan Allah. Minta ya Allah redakan aku, berikanlah kami syurga, nikmat kamu. Ya Allah jauhlah kami daripada kemurkaan kamu, dan jauh kami daripada azab neraka kamu. Tuan-tuan, kita minta dengan Allah, kena minta. Sebab tu sifat yang ada pada Allah, suka hamba dia meminta. Tuan-tuan sekalian. Yang kedua, kena ada sifat redha. Nak jadi hamba, tak cukup yakin, kena redha. Redha mana? Setelah kamu lakukan semua perintah Allah, dan kamu kena redha apa yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kamu. Baru betul. Redha ni semua orang boleh cakap. Saya boleh cakap, tuan-tuan perempuan ibu-bapa boleh cakap. Tapi nak tahu kita redha tak redha bila Allah Ta'ala bagi keputusan apa yang kita tak nak. Betul redha. Kalau kita kata nak A, Allah bagi A, memanglah boleh redha. Kan semua boleh redha. Tapi kalau kita nak A, Allah Ta'ala bagi B, nak redha. Masa tu baru dah tentukan kamu redha tak redha urusan Allah. Tuan-tuan boleh tanya ibu-ibu, tuan-tuan sebagai seorang ayah, ada ke ibu-ibu yang mengandungkan anak dia 9 bulan, nak anak dia cacat? Saya memang suka anak saya cacat. Saya mesti minta pada dulu lagi. Anak saya, ya Allah lahirkan anak saya yang tak ada jari, ada 3 je, super alien, tak apa. Ada mak doang gitu, ada ayah doang gitu. Adalah ayah bengong, adalah. Tak ada doang gitu. Semua doa anak-anak yang keluar cantik, comel, baik. Tetapi bila Allah SWT bagi keluar-keluar, ada yang sindrom, keluar-keluar ada yang kaki pendek sebelah, keluar-keluar ada yang mata kero. Pada masa tu nak kata apa? Ya Allah, kau tak adil. Dah, masa tu baru nak tunjuk bahawa kamu redha tak redha ketentuan Allah. Ingat Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah, ni kurniaan Allah redha. Baru betul cerita redha tak redha. Tapi kalau kita minta semua dapat, engkau tengok aku redha. Memanglah semua dapat, redha belaka. Auzubillah, tuan-tuan. Dapat 6 orang anak, 6 sindrom. Ingat senang nak redha sekalian. Tuan-tuan pernah jumpa? Saya jumpa tuan sekalian, 4 orang anak dia, 4 sindrom. Sampai kali kata, Ustaz, mula-mula hati susah, tetapi akhir sekali Allah, mungkin Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada saya. Saya beritahu dekat dia, anak puan macam ni, mana ada orang hidup Tuhan jamin syurga? Tak ada. Tuhan tak jamin syurga pada orang. Jamin syurga melalui amalan. Tapi ibu yang dapat anak cacat pemikiran, lahir je anak, jaga je anak, ibu tu Allah Ta'ala jamin syurga untuk dia. Allah SWT. Ayah belum lagi, minta maaf, jangan ayah nak tumpang. Tak apalah, saya pegang kain batik bini saya pun boleh masuk syurga. Dah ditinggal kain batik tu, dia masuk syurga seorang-seorang dia. Tak kena dekat ayah dan sekalian. Beza ayah dan ibu ni. Sebab redha kena datang. Tu hamba. Bahawa hamba tu sekalian, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Antara sebut dalam Al-Quran. Kadang-kadang ada sesuatu perkara yang kamu rasakan, itu yang kamu nak, itu yang paling baik dalam hidup kamu. Tapi Allah Ta'ala kata yang kamu nak tu tak baik. Maka yang Allah Ta'ala kata tu lebih baik daripada apa yang kamu nak. Kadang-kadang kamu rasakan benda tu kamu tak suka, benci sangat. Tak nak ustaz macam ni, tak nak lah macam ni. Tapi Allah Ta'ala kata yang kamu kata tak nak tu adalah baik untuk kamu. Maka itu yang kamu perlu redha atas keputusan Allah. Redha ni setelah berlaku usaha tu panggil redha. Tapi kalau duduk kat dalam rumah atas kursi malas, kau tak kerja ke? Ni Tuhan tentukan aku kerja nak dapat makan, tak dapat makan tu Tuhan tentu. Duduk kursi cukup 7 hari mati kering atas tu. Redha tu bukan redha, tu bengong. Kena kerja, kena buat, kena usaha. Selepas daripada tu serahkan kerja kepada Allah, barulah dipanggil redha setelah Allah bagi keputusan. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, mesti hidup kamu lakukan apa saja atas dasar sifat lillah. Yakin, redha dan lillah. Kena ada sifat lillah. Apa yang kita buat mesti kena lillah. Kerana Allah semata-mata, tak ada lain. Tuan-tuan mari malam ni dengar kuliah kerana Allah. Sebab tuan-tuan, bila orang dengar kuliah 6 tahun dengar kuliah, 4 tahun dengar kuliah, 5 tahun dengar kuliah,
Dengar kuliah tapi tak dapat apa, tak faham-faham. Dengar kuliah setiap hari, tak faham-faham. Setiap tahun dengar kuliah, bagi tahu ni Islam terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada Islam, tidak ada undang-undang baik daripada undang-undang Islam, tidak ada agama baik undang-undang Islam, tidak ada agama baik melainkan agama Islam, tidak ada cara hidup baik melainkan cara Islam, tidak ada pemerintahan baik melainkan pemerintahan Islam. Cerita semua dah. Sampai pilihan raya, undi juga mangkuk ayam tu. Contoh kuliah tiap-tiap minggu ni, tiap-tiap minggu 5 tahun dah kuliah, tak faham-faham. Sebab apa? Sebab datang kuliah tak ikhlas. Pasal apa datang kuliah? Serabut ustaz duduk kat rumah, kena beletir. Rumah si beletir, pantat tengok saya ada dia beletir je. Baik aku di masjid tak ada orang nak beletir kat aku, kata dia. Jadi lari ke masjid bukan sebab nak dengar kuliah, sebab malas nak dengar letir bini. Ni kan. Duduk tak ada mana. Tu yang tak faham. Berapa lama dah? 5 tahun dah ustaz macam ni. Tak faham juga, tak faham. Kata pakcik tak boleh duduk dekat sini. Pakcik kencing satu masjid, tok guru dia malaikat mau dengan Jibril je mengajar. Pergi ngaji situ. Baru nak faham aja. Tak faham maksudnya. Sebab tak ada lillah. Itu satu contoh. Semua benda kalau kita buat tidak dengan lillah, tak ada apa-apa makna. Sia-sia je. Maka buatlah kerana Allahu Akbar, aku buat kerana kamu. Maka Allah Ta'ala akan bagi segala-galanya kepada kita. Kalau kita buat kerana Allah SWT. Ni nak jadi hamba. Tuan-tuan, barulah lengkap yang Allah Ta'ala bagi kepada kita nafsu dan akal supaya melengkapkan hidup kita sebagai seorang hamba. Pada ketika itu, barulah nafsu dan akal ini akan bertindak, mengarah, mengatur hidup kita melalui panduan sebagai seorang hamba, yakni Al-Quran. Ini hebat dan sekalian. Allah Ta'ala jadi kita hebat dah. Malaikat bawa Nabi SAW naik sampai ke Sidratul Muntaha, berhenti. Ya Rasulullah, kamu teruskan naik bersama dengan Buraq, akan hantar kamu. Nabi tanya Jibril, kau tak naik ke? Dia kata, aku sampai setakat ni je. Level aku sini je. Yang atas lagi level tu level kau. Aku tak boleh pergi dah. Tengok. Siapa dia? Tuhan nak bagi tahu tadi. Bukan Muhammad. Muhammad tu tubuh badan dia. Siapa dia boleh naik bertemu dengan Allah? Al-Abdu. Yang nama kita sebut. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran kisah tu. Hamba saja naik boleh bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Kita ada peluang. Ada peluang sebab kita hamba. Ada peluang untuk kita melihat Allah dengan mata kasar kita. Kalau kita dipilih oleh Allah untuk duduk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan ambil peluang untuk masuk syurga Allah. Khususnya dengan Ramadan Al-Mubarak yang akan tiba nanti, pastikan kita gunakan peluang untuk kita beramal supaya kita termasuk dalam orang-orang yang boleh mendapat syurga Allah, rahmat dan nikmat daripada Allah melalui kurniaan akal dan nafsu yang telah berikan kepada kita yang meletakkan Al-Quran sebagai dasar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya cukup sekadar untuk berlipat dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah berlipat kita dirahmati Allah. Mari sama-sama kita jadikan kurniaan yang telah berikan dan kemuliaan yang telah letakkan pada diri kita sebagai darjat yang paling tinggi untuk kita menambahkan kemuliaan diri kita, insya-Allah. Maka Tuhan kata, aku akan angkat kamu dengan darjat apa yang kamu ada dengan beberapa darjat yang lain. Apabila kamu memahami, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Aku akan angkat kamu. Kamu dah hebat, aku akan angkat. Dengan apa? Dengan kamu beriman dengan Allah dan kamu dari kalangan orang-orang yang berilmu. InsyaAllah jadikan medan majlis ilmu tempat yang paling seronok kita duduk. Semoga kita tergolongan golongan orang yang beriman, bertakwa insya-Allah Subhanahu wa taala. Maaf puan-puan, saya ada kelemahan yang ada yang baik daripada Allah, yang baik daripada kelemahan Fanana. Qul qala hadza astaghfirullah li wa lakum. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi